Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dekat depan cikgu ada 4 soalan. Okey, 1, 2, 3 dan 4. Sebenarnya ada 8 lah cikgu nak buat, cuma target cikgu nak buat 4 dulu untuk video kali ni, 4 lagi kat video akan datang. Tapi bergantung juga kalau video ni dah makan masa yang sangat panjang dan sempat buat 2 soalan saja, jadi selebihnya tu cikgu akan carry forward lah pada video-video seterusnya. Okey, so soalan yang kita buat hari ni adalah berdasarkan 2 video yang kita dah belajar sebelum ni. Jadi siapa yang belum tengok 2 video sebelum ni, tengok dulu, sebab kalau tak nanti pening. Takut pening lah. Okey. Soalan yang pertama, diberi fx sama dengan a per x tolak b, f7 sama dengan 5 dan f negatif 5 sama dengan negatif 1. Cari nilai a dan nilai b. Okey. Pertama sekali, kan dia buat fx anak panah a per x tolak b kan. Sebenarnya benda ni sama je macam fx sama dengan a per x tolak b. Dia benda yang sama, cuma dia buat f titik bertindih x anak panah. Betul tak? Benda yang sama. Okey. Lepas tu dia bagi apa? Dia bagi f7 sama dengan 5 dan lagi satu dia bagi f negatif 5 sama dengan negatif 1. Ingat lagi tak? Dalam video sebelum ni cikgu ada ajar. Benda ni sebenarnya asal macam ni. Okey, cikgu buat anggaplah ni x, sini y. Okey. 7 dengan 5. Okey. Sebelum kita dah buat dah, tak apa, cikgu recall sikit. F7 sama dengan 5 ni maksud dia objek kita 7, image kita 5. Sebab tu cara penulisan dia F7 sama dengan 5. Ni recall balik. Okey, manakala F negatif 5 sama dengan negatif 1 ni maksud dia kali ni objek kita negatif 5, image kita negatif 1. Dia macam ni. Okey. Kalau tak tahu, tengok video cikgu sebelum ni. Semua ni cikgu dah ajar dah. Okey, jangan risau. Okey, so cikgu padam. Kita sambunglah dengan soalan. Okey, fx dah bagi a per x tolak b. So f7 sama dengan 5. Okey, maksud dia kita gantikan je objek kita iaitu x sama dengan 7. Kita ganti je. So dia akan jadi macam ni. F7 sama dengan a per x tolak b kan. A per x tu yang kita gantikan dengan 7. Okey, tolak b. Okey, F7 sama dengan 5, betul tak? Makna kata F7 ni samalah juga dengan 5. Dia macam ni. Okey, so dekat sini kita darab lah. Kita pindahkan, dia akan jadi A sama dengan 5 darab dengan 7 tolak B. Ni pindah-pindah macam biasa je lah, macam matematik tu kan. Okey, 5 darab 7, 35. 5 darab dengan negatif B, negatif 5B. Okey, lepas tu daripada sini boleh je jadikan ni sebagai kita punya first equation. Okey, cuma kalau cikgu, mungkin cikgu suka kaedah penghapusan. So cikgu akan buat macam ni. A tambah dengan 5B sama dengan 35. Okey, so ni first equation cikgu. Okey, lepas tu tadi kita buat yang F7 sama dengan 5 kan. Sekarang kita buat pula F negatif 5 sama dengan negatif 1. Cikgu rasa buat tepi ni muat kot. Okey, kali ni F negatif 5. Maksud dia kali ni X tu kita gantikan dengan negatif 5 dan samakan dengan negatif 1. Tu je lah kan. So A per X tolak B sama je. A per X. X tu kita gantikan dengan negatif 5. Sebab objek kita negatif 5. Jangan tertukar pula. Jangan pergi kata negatif 1 ni kita punya objek. Kan. So tolak B sama dengan apa image kita? Negatif 1. Pun sama juga dekat sini, pindah-pindah macam biasa je. So A sama dengan negatif 1 darab dengan negatif 5 tolak B. Okay, so A sama dengan 5 tambah B.
Okay, so dekat sini A tolak B sama dengan 5. Ni kita punya second equation, persamaan kedua. Okay, dekat sini apa yang cikgu akan buat, cikgu tulis je balik kedua-dua ketak samaan ni. Okay, A tambah dengan 5B sama dengan 35, dan cikgu tulis ni pula A tolak B sama dengan 5. So cikgu nak hapuskan yang A ni. Okay, nak hapuskan A ni macam mana? Mestilah dengan operasi tolak. Okay, A tolak A hapus. 5B tolak negatif B. So dia akan jadi 6B. Betul ke tak betul ni? Boleh check calculator. Okay, 35 tolak dengan 5, kita akan dapat 30. So B sama dengan 30 bagi 6 dapat 5 kan? Okay, so B sama dengan 5. Okay, dah dapat B, kita gantikan lah. Gantikan B sama dengan 5 ke dalam, nak gantikan dalam 1 boleh, nak ganti dalam 2 pun boleh. Cikgu rasa gantikan dalam 2 lagi senang kot. Okay, so dia akan jadi A tolak B sama dengan 5. So A tolak, okay, B kan 5 kan, so B A tolak 5, nampak? Okay, sama dengan 5. Jadi A sama dengan 5 tambah 5, 10. Dah siap. Tadi kesimpulan dia A sama dengan 10, B sama dengan 5. Okay, nampak ini ADMAT. Yang kita buat ni baru untuk soalan A tau. Baru untuk soalan yang A, belum soalan B lagi. Jadi sebelum kita buat yang B, kita tulis baliklah dia punya persamaan ni, tulis balik. Okay, A dah tahu, B dah tahu, ganti je balik. Jadi persamaan dia akan jadi fx sama dengan K. A dah tahu 10 per X tolak B kan. B pun dah tahu, mana kata X tolak 5. Okey, sekarang barulah kita beralih kepada yang B. Diminta apa? Cari nilai X dengan keadaan fungsi F tidak tertakrif. Fungsi F tidak tertakrif ni, maksud dia penyebut dia tak boleh sama dengan sifar. Tak boleh sama dengan sifar. Boleh ke ni? Okay, tak boleh sama dengan sifar tau. Maksud dia, okay, pertama sekali kamu kena tahulah yang atas ni kita panggil pengangka, yang bawah ni penyebut, betul tak? Okay, penyebut tak boleh sama dengan sifar. Kalau dia sama dengan sifar, dia akan jadi fungsi yang tak tertakrif. Okay, so X tolak 5 tak boleh sama dengan sifar. Okay, jadi X tak boleh sama dengan 5. Ni maksud dia. Jadi cuba kamu gantikan 5 ni, cuba kamu gantikan X ni sama dengan 5. Kamu akan dapat 5 tolak 5 sifar. Betul tak? Kamu tekan kalkulator, kalau 10 bahagi dengan sifar, nampak tak? Math error. Itu yang kita panggil fungsi tidak tertakrif. Okay, senang je. Bahagian penyebut tak boleh sama dengan sifar. Okay, dah dapat nilai X, maka X tak boleh sama dengan 5. Okey, cuma dah ditanya kan apa nilai X tu, tulis elok-elok. X sama dengan 5, dah siap. Okey. Seterusnya, soalan kedua. Gambar raja anak panah berikut mewakili fungsi fx sama dengan px tambah q per x tolak 2. Okey. Dia bagi 2 set. Ni macam kita dah buat sebelum ni kan. Okey. Cari nilai P dan nilai Q. Okey lah. So mula-mula sekali daripada sini kita tahu bila objek dia 3, image dia 4. Okey, mula-mula sekali cikgu tulislah equation yang dia bagi. Fx sama dengan Px tambah Q per X tolak 2. Okey. Lepas tu dia kata bila objek 3, okay, so F3, image dia 4. So, cikgu gantikan je X ni dengan 3. Sebab X ni kan mewakili kita punya objek, kan? So, dia akan jadi F3 sama dengan P darab 3, nampak? Okay, Px, so X tu gantikan dengan 3. Tambah Q per dengan X tolak 2. 3 tolak 2. Sama dengan
4. Nampak? F3 kan sama dengan 4. So, F3 yang ni lah F3. Kita gantikan X tu dengan 3. Samakan dengan 4. Boleh So, dekat sini 3P tambah Q. 3 tolak 2, 1 kan. So, 1 ni cikgu pindahkan ke sana. Tak pindah pun tak apa. Sebab apa pun bahagi dengan 1 dapat dia balik. Betul tak? So, sama je lah dengan 4. Okay. Yang ni cikgu nak jadikan sebagai equation pertama. Okay. Lepas tu, kita ada objek 1, image 2. Objek 1, image 2. Sama je. Cuma kali ni kita gantikan X tu dengan 1. Okay. So, dia akan jadi F1 sama dengan 2. Jadi F1 sama dengan P1 tambah Q per 1 tolak 2 sama dengan 2. Sama dengan 2 ni sebab ni lah. Sama dengan 2, sama dengan 2. Kan? Okay. Dekat sini 1 tolak 2 negatif 1. Okay. Negatif 1 bawa ke sana dia akan negatif 2. Okay. Sini negatif 2. Sini akan jadi P tambah Q. Ini matematik biasa je lah. Cikgu harap kamu okey. Okay. Yang ni akan jadi second equation kita. Okay. Sama juga cikgu tulis balik. Satu tadi kita ada 3P tambah Q sama dengan 4. Yang ni pula kita ada P tambah Q sama dengan negatif 2. Okey, dekat sini cikgu boleh hapuskan Q. Betul tak? Cikgu boleh hapuskan Q. Nak hapuskan Q ni operasi tolak. Okey, so Q tolak dengan Q, hapuslah. Okey, 3P tolak dengan P dia akan jadi 2P. 4 tolak dengan negatif 2 dia akan jadi 6. Okey, jadi P sama dengan 6 bagi 2, 3. Ni P kita. Dah dapat P. Gantikan P dalam mana-mana equation yang kamu nak. Macam cikgu rasakan yang kedua ni lebih mudah. So, gantikan P sama dengan 3 ke dalam 2. Okay. So, P tambah Q sama dengan negatif 2. P dah kata 3. 3 tambah Q sama dengan negatif 2. So, Q sama dengan negatif 2 tolak 3 negatif 5. Okay. Ni jawapan kita. P kita 3, Q kita negatif 5. Okay, dah dapat jawapan untuk yang A. Baru yang A. Dan seperti biasalah. Dah dapat nilai P, dah dapat nilai Q. Kita masukkan dalam fungsi asal tadi. So, dia akan jadi Fx sama dengan, kan dia kata Px kan? Px tambah Q. So, P dah tahu 3. Dia akan jadi 3x tambah Q. Tambah Q. Q kita negatif 5. So, dia akan jadi tolak 5. Per dengan X tolak 2. X tolak 2. Okay. Seterusnya B, nilai X dengan keadaan F adalah tidak tertakrif. Sama macam tadi. Okay, makna kata pembawah dia, penyebut dia tak boleh sama dengan sifar. So, kita keluarkan je. X tolak 2 tak boleh sama dengan sifar. Jadi, X tak boleh sama dengan 2. Kan, cuba diminta nilai X lah. So, X tu sama dengan 2. Hujah yang sama. Cuba kalau kamu gantikan X sama dengan 2 ni ke dalam fungsi dia bagi ni. So, bawah ni akan jadi 2 tolak 2 sifar. Betul tak? Apa-apa pun kalau bahagikan dengan sifar, kamu akan dapat math error bila tekan calculator kan. Tu makna kata tak tertakrif lah tu. Okay, so ni jawapan kita untuk yang B. Untuk yang C pula, cari nilai-nilai X dengan keadaan Fx sama dengan 2x. Bila disebut nilai-nilai ni, makna kata X ni akan jadi lebih daripada satu nilai ni. Okay, tak apa. Kita cuba Harap-harap cukuplah tempat ni. Okay, dia kata Fx sama dengan 2x. Apa, tulis je. Fx sama dengan 2x. Okay, Fx kita dah tahu dah. Kan, kita dah gantikan nilai P dengan Q tadi kan. So, tulis je. 3x tolak 5 per x tolak 2. Okay, sini Fx, sini pun Fx. Apa nak buat? Gabungkan sahaja. So, dia akan jadi 3x tolak 5 per x tolak 2 sama dengan 2x. Okay, ni bawa sana, dia akan jadi
3x tolak 5 sama dengan 2x dalam kurungan x tolak 2. Okay. So 3x tolak 5 sama dengan ni, kembangkan lah. Dia akan jadi 2x kuasa 2 tolak dengan 4x. Okay, dekat sini. Okay, 2x kuasa 2 tolak 4x. 3x ni cikgu pindah kan. So dia akan jadi tolak 3x tambah 5. Okay, ni boleh pemudahkan. 2x kuasa 2 tolak 7x tambah 5 sama dengan sifar. Okay, dekat sini kalkulator je lah. Okay, 5/2 dengan 1. Okay, x kita 5/2. Kita tengok x kita 5/2 atau lagi satu adalah x kita sama dengan 1. Okay, cuma atas ni kenapa cikgu tinggalkan ruang kosong? Sebab nanti kita kena buat dia punya apa yang dalam kurungan tu, pemfaktoran tu kita kena buat. So dia akan jadi 2x tolak 5 sama dengan sifar. Okay, yang sini pula dia akan jadi x tolak 1 sama dengan sifar. Okay, atas ni lagi buat macam ni pula. 2x tolak 5 x tolak 1 sama dengan sifar. Ini cikgu rasa kamu dah tahu dah. Sebab ni macam matematik form berapa yang kamu start belajar darab silang tu kan. Kan. Tu je lah. Okay. Jadi nilai-nilai x dengan keadaan fx sama dengan 2x ni lah. 2 lah. So betul lah bila disebut nilai-nilai tu lebih daripada 1. Betul lah ni. Okay, ni jawapan kita untuk yang C. Ini dah tulis kertas baru. Seterusnya, gambar raja anak panah berikut mewakili fungsi gx sama dengan ax tambah b per x. Okey. Ni pun sama. Tengok pun dah tahu dah. Dia mesti minta nilai a dengan b kan. So kita buatlah dulu. Gx sama dengan ax tambah b per x. Ni asal dia bagi. Betul tak? Okay. Dan daripada rajah yang dia bagi ni, kita tahu bila objek kita 2, image kita 7. Objek kita 2, image kita 7. So, kita gantilah. G2 sama dengan 7. Okay. G2 maksudnya kita gantikan X2 dengan 2. X kat sini tu kita gantikan dengan 2. Sebab X ni kan objek. 2 ni pun objek. Okay. So, dia akan jadi A2 tambah B per 2 sama dengan 7. Sebab apa dah tahu dah, G2 kan sama dengan 7. So bila kita gantikan X sama dengan 2, kita akan dapat 7. Okay. Sini dia akan jadi 2A tambah dengan B per 2 sama dengan 7. Okay, kat sini cikgu boleh hapuskan pecahan. Dia akan jadi 4A tambah B sama dengan 14. Okay, ni matematik biasa je. Okay, jangan risau. Okay, ni first equation kita. Okay. Seterusnya kita ada objek 1, image 5. Objek 1, image 5. Sama jugalah, kita gantikanlah X kita kali ni dengan 1. Tadi kita buat X kita sama dengan 2 kan, sebab tadi objek kita 2. Sekarang objek kita 1. So X tu gantikan dengan 1. Dia akan jadi G1 sama dengan A darab 1 tambah B per 1 sama dengan 5. Nampak? Sama dengan 5. Okay. So, sini akan jadi A tambah B sama dengan 5. Ni second equation kita. Okay. Okay, lepas tu just tulis jelas balik 1 dengan 2 ni. 4A tambah B sama dengan 14 dan A tambah B sama dengan 5. Okay. Buruk ni 5 cikgu. Okay. Kat sini kita boleh hapuskan B ni. Okay, nak hapuskan melalui operasi tolak. Betul tak? Kalau tambah nanti dia takkan terhapus yang B ni. Kan? Dia tengok kadang-kadang lagi senang nak hapuskan A. Macam ni A ni depan tak sama. Ni ada 4. Ni depan dia 1. Kan?
So baik kita hapuskan yang B. B depan sah-sah 1 kan? Ni 1B, ni pun 1B. Depan dah sama, senang nak hapuskan. Okay. Okay, 4A tolak dengan A, kita akan dapat 3A. B tolak dengan B, hapuslah. 14 tolak dengan 5, kita akan dapat 9. Betul ke? Okay, betul. Jadi A sama dengan 9 bahagi 3, 3. Ni A kita. Macam biasa, dah dapat nilai A. Gantikan A sama dengan 3 dalam, cuba gantikan dalam 2 lah, macam lagi senang je. Okay, so akan jadi A tambah B sama dengan 5. Okay, A kan dah kata sama dengan 3 kan, so 3 tambah B sama dengan 5. So B sama dengan 5 tolak 3, 2. Dapat dah A 3, B kita 2. Okay, ni cikgu ajar tertib dia macam mana. Nanti kalau kamu rasa dah laju, mungkin kamu rasa macam ada benda yang kamu boleh skip terus kot. Contoh macam ni kan, tak tulis ni balik pun tak apa kan, kamu terus pergi yang sini pun tak apa kan. Ni cikgu ajar asas je supaya kamu nampak lah flow dia macam mana. Okay, settle untuk A, nilai A dan nilai B, settle. Seterusnya nilai X dengan keadaan fungsi G tidak tertakrif. Okay, sebelum kita buat yang ni, kita kena tulis balik persamaan asal tu, yang Gx sama dengan Ax tambah B per X ni kan. Kita tulis balik sebab A dah tahu, B pun dah tahu. Dia akan jadi Gx sama dengan, tengok sini tak apa, betul tak? Ax, A dah tahu iaitu 3. So 3x tambah dengan B per X, B kita 2. So 2 per X. Okay. Okay. Dekat sini, apa dia nak tadi? Nilai X dengan keadaan fungsi G tidak tertakrif. Oh, okay. Dekat sini kan dah kata dah penyebut bahagian bawah kan. Bahagian bawah tak boleh sama dengan sifar. Jadi X tak boleh sama dengan sifar. Dia minta nilai X tersebut lah. So X sama dengan sifar. Apa jadi kalau kita gantikan X sama dengan sifar? Kamu gantikanlah X yang sama dengan sifar. So kamu selesaikan kan. 3 dak sifar. Sifar tambah dengan 2 per sifar. Kamu akan dapat math error. Tu yang jadi tak tertakrif tu. Okay. Senang je yang B ni. Jangan risau. Okay. Yang C. Cari objek yang mempunyai image 7 selain daripada 2. Cari objek yang mempunyai image 7 selain daripada 2. Okey. Makna kata objek tak tahu tapi image kita tahu. Okey. Cikgu dah pernah cakap dalam video sebelum ni, fungsi yang dibagi ni, okey, sekejap cikgu dah tukar dia. Okey, fungsi yang dibagi ni ini adalah merujuk kepada image. Betul tak? Sebab tu cikgu pernah buat macam ni kan. Gx sama dengan image. Betul tak? Okay, pada masa yang sama Gx kita adalah apa yang dia bagi itulah. So 3x tambah dengan 2 per x. Okay, sekarang image kita tahu. Image kita tahu iaitu 7. Gx sama dengan 7. Nampak? Image. Okay, image. Okay, kita nak cari objek. Kita nak cari x lah maksud dia. So apa kita buat? Sini Gx, sini pun Gx. Kita combinekan sahaja. So dia akan jadi 3x tambah 2 per x sama dengan 7. Okay. Dekat sini cikgu boleh hapuskan pembawah dia ni. Dia akan jadi 3x kuasa 2 tambah 2 sama dengan 7x. 3x kuasa 2 tolak 7x tambah 2 sama dengan sifar. Okay, kalkulator je lah kat sini. A kita 3, B kita negatif 7, C kita 2. Okay, nampak? Satu kita dapat nilai dia 2. Dia kata apa? Selain daripada 2. Selain daripada 2 beginilah. Sifar pelan 3, 3, 3, 3. Okay, tukar je kepada pecahan 1 per 3. Okay. So jawapan kita akan jadi X sama dengan 1 per 3. Kenapa cikgu tinggalkan ruang dekat atas? Sebab kita kena buat dia punya jalan kira kan. Okay, lagi satu X sama dengan 2.
Okey, yang atas ni macam mana? Okey, X tolak 2 sama dengan sifar. Had ni pula dia akan jadi 3X tolak 1 sama dengan sifar. Atas daripada lagi dia akan jadi X tolak 2, 3X tolak 1 sama dengan sifar. Kan? Dah siap. Sebab kalau daripada sini kamu terus pergi kepada sini dan kamu biarkan macam tu, tak salah cikgu potong markah. Kan? Okey. Kalau dulu lagi lah kita orang kena buat kaedah darab silang tau. Darab silang. Ada kaedah darab silang tu. Okey, tapi sekarang macam tak ditekan sangat. Okey. Even cikgu tanya student cikgu pun dia kata, macam tak pernah belajar cikgu." Macam tu kan. Okey. So jawapan kita, apakah objek yang punya image 7 selain daripada 2? Ni. Ni objek kita, iaitu 1/3. Okey.